السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin biqiraatih. Jadi kita sampai kepada ayat yang ketiga, keempat daripada muqaddimah Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Masa Imam Nawawi di awal muqaddimahnya berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal aradin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim. Ilal mukallafina. Jadi sampai kepada lafaz ilal mukallafin tu kita dah bincangkan dalam beberapa tazkirah ringkas yang lalu. Dan hari ini kita sambung li hidayatihim wa bayani syara'i'id din bid dalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. Jadi kita hari ini sambung kepada ayat seterusnya yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, li hidayatihim wa bayani syara'i'id din. Jadi setelah kita bincangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul kepada mukallaf. Jadi dalam ayat yang dinyatakan oleh Imam Nawawi hari ini, maksudnya dinyatakan apakah tugas utama bagi rasul-rasul tersebut terhadap mukallafin. Jadi di sini dinyatakan oleh Imam Nawawi dua tugas. Pertama sekali ialah li hidayatihim, untuk mereka memberi petunjuk, hidayat, him kepada orang-orang mukallaf tersebut. Jadi hari ini insyaAllah kita bincangkan satu lafaz yang amat penting, yang selalu kita ulang, yang selalu kita baca, iaitu lafaz al-hidayah. Dan kita maklum lafaz hidayah ni dia salah satu yang kita baca di dalam surah Fatihah. Maksudnya apabila kita membaca Fatihah, kita akan baca ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya kita bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar ihdina, berilah petunjuk kepadaku, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi sebagaimana kita sebelum kita bincangkan beberapa perbezaan ayat Quran dan Nas ni, jadi kita bincang lafaz al-hidayah tu terlebih dahulu daripada sudut bahasa. Jadi lafaz hidayah daripada sudut asal pembentukan bahasa, dia membawa kepada dua makna. Pertama ialah al-irsyad, maknanya memberi petunjuk. Itu makna yang sememangnya kita maklum lah. Orang yang bernama Allah, salah satu nama ni ialah Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Jadi itu makna yang pertama. Maksudnya al-hidayah maknanya memberi petunjuk. Dan satu lagi makna ha, asal usul lafaz ha, dal dan ya tadi,
dia merujuk kepada satu lagi makna, iaitu al-hadiyah. Maksudnya lafaz yang sememangnya kita gunakan di dalam bahasa Melayu, iaitu bermakna hadiah, memberikan hadiah kepada seseorang. Jadi sekarang ni kita dapat tahu asal usul lafaz al-hidayah, dia dibentuk daripada 3 huruf, dan ketiga-tiga huruf tadi dia mempunyai 2 makna yang asas. Pertama ni ialah makna memberi petunjuk kepada seseorang, dan yang kedua membawa makna memberi hadiah kepada seseorang. Jadi daripada asal perletakan bahasa, sebab kita kena maklum yang meletakkan bahasa tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan rahsia petunjuk hidayah ni di dalam bahasa itu sendiri. Jadi kita maklum apabila kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fatihah, ihdina, jadi itu ialah perkara pertama yang kita mohon. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, berilah petunjuk kepadaku, bimbinglah daku dan ajarlah daku. Tapi dalam masa yang sama, di dalam lafaz ihdina itu juga tersirat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas kepada kita dengan sesuatu hadiah. Maksudnya apabila Allah Taala redha untuk membimbing kita, ataupun apabila Allah Taala tadi redha untuk memberi hidayah kepada kita, maka itulah tanda yang Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan hadiah kepada diri kita. Jadi sememangnya lafaz hidayah tadi, semata-mata lafaz hidayah itu saja dia sepatutnya menggembirakan kita. Kerana lafaz hidayah dia merujuk kepada kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan apabila dia tadi mengurniakan hidayah kepada seseorang. Jadi sebelum kita bincangkan, jadi setelah kita fahami asal penggunaan bahasa tersebut, jadi sekarang ni kita cuba lihat penggunaan lafaz ihdina daripada sudut syarak. Okay, jadi lafaz hidayat ataupun lafaz ihdina wa innaka latahdi, itu di dalam penggunaan Al-Quran ataupun hadis, ulama membahagikannya kepada 2. Lafaz hidayat maknanya memberi petunjuk ataupun memberi panduan ataupun membimbing. Jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran dia membawa 2 makna. Pertama ialah hidayatu bayanin. Maksudnya hidayat yang pertama dia membawa makna penerangan, penyampaian, pemberitahuan, penjelasan. Dari itu kita maklumlah seseorang mengajak kepada kita untuk pergi haji ataupun umrah. Seseorang tadi mengajak kepada kita untuk pergi masjid. Seseorang mengajak kepada kita untuk membaca Quran. Malaikat datang membisikkan dalam hati kita untuk kita tadi semayang sunat, semayang fardu dan seumpamanya. Semata-mata pemberitahuan, ajakan ataupun panduan tadi itu diistilahkan sebagai hidayatu bayanin. Hidayat daripada sudut penerangan. Dan ada satu lagi bentuk hidayat yang diistilahkan sebagai hidayatu taufiqin. Hidayatu taufiqin bermakna mencipta petunjuk tersebut di dalam hati manusia. Maksudnya contohnya apabila kita bagi panduan kepada 10 orang, semata-mata penyampaian ataupun percakapan ataupun huraian itu diistilahkan sebagai hidayatu bayan. Hidayat semata-mata penerangan. Tapi daripada 10 orang tadi tu, ada seorang sebagai contohnya yang melaksanakan perkara yang diberitahu kepadanya. Jadi apabila orang tadi dia tergerak di dalam dirinya, lalu dia melaksanakan ataupun dia tadi menerima sesuatu perkara yang kita sampaikan, ataupun dia melaksana perkara yang kita sampaikan, maka orang tersebut dikatakan telah menerima hidayatu taufiqin. Hidayat penciptaan ketaatan di dalam dirinya. Jadi itulah yang boleh kita bezakan sekarang. Jadi setelah kita mengetahui hidayat terbagi kepada 2. Pertama ialah semata-mata penerangan, penyampaian, huraian, syarahan, kuliah, ceramah dan seumpamanya. Dan satu lagi hidayat ialah mencipta petunjuk, penerimaan amalan dan mencipta amalan itu sendiri di dalam diri manusia. Okay, jadi sekarang baru kita boleh bincangkan di sini lah. Maksudnya Imam Nawawi dia menyatakan bahawa Rasul memberi hidayat kepada mukallaf. Di dalam Fatihah kita baca Allah memberi hidayat kepada kita. Maksudnya dalam Fatihah kita kata ihdinas siratal mustaqim.
wahai Allah Subhanahu wa taala, berilah hidayat kepada kami untuk ke jalan sirat mustaqim. Tetapi dalam ni Imam Nawawi dia menyandarkan hidayat tersebut kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul tadilah yang memberi hidayat kepada mukallafin. Jadi setelah kita memahami dua makna hidayat tadi, moga-moga kita boleh bezakan manusia, kan, sama ada rasul, malaikat ataupun apa saja makhluk yang menyampaikan sesuatu maklumat, yang menyampaikan sesuatu arahan, yang menyampaikan sesuatu panduan kepada diri kita, itu diistilahkan sebagai hidayatu bayanin. Maksudnya semata-mata memberitahu, semata-mata menyedarkan ataupun semata-mata menyampaikan. Jadi itu tugas yang pertama yang mesti ada, yang mesti disampaikan kepada diri kita. Kemudian setelah berlakunya hidayat daripada manusia, maka itulah yang kita mohon daripada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah Subhanahu wa taala, berciptakanlah hidayat tu di dalam diriku. Jadi kalau aku ni orang yang ihtada, orang yang dikurniakan dengan hidayat di dalam dirinya. Maksudnya, jadi kalau aku orang yang menerima ajaran tersebut dan mengamalkannya. Jadi itu perbezaan antara dua hidayat tadi. Maksudnya manusia, rasul, malaikat yang kita dah bincang semalam, ulama, pewaris Nabi dan semua makhluk, apabila dia menyampaikan sesuatu maklumat kepada kita, itu ialah diistilahkan sebagai hidayat, ataupun hidayatu bayan ialah keterangan dan penyampaian. Tetapi persoalannya, Nabi telah menyebarkan ajarannya kepada seluruh umat manusia. Agama Islam dah berkembang sampai kepada hari ini. Dan umat Islam ada bilangannya ramai. Tapi mengapa masih ramai yang masih belum menunaikan solat? Mengapa masih ramai yang belum mengamalkan Islam seluruhnya? Kerana dia bergantung kepada hidayat yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayat yang kita kena minta. Kan, walaupun orang dah ceramah, kan, orang dah bagi huraian, orang dah terangkan, tetapi sekiranya dia tidak minta hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun tak boleh buat. Kan, kita mungkin boleh ceramah, kita boleh bagi kesedaran, guru-guru ataupun ustaz-ustazah boleh bagi panduan, kena buat macam ni, kena buat macam ni, tapi dia tetap tak buat. Dia tetap tidak melaksanakan kerana doanya di dalam Fatihah masih belum dimustajabkan. Jadi itu dua bentuk hidayat yang dinyatakan di dalam buku-buku tafsir, supaya kita dapat bezakan apakah beza Rasul memberi hidayat kepada umatnya dan Allah memberi hidayat kepada kita. Jadi Rasul memberi hidayat daripada sudut penerangan, penyampaian, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayat daripada sudut mencipta, penerimaan dan amalan tersebut. Jadi kedua-dua pun perlu, kan, kedua-dua pun yang ini dipanggil sebagai sebab, kan, sebab seseorang mendapat hidayat. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang mencipta hidayat tersebut secara hakikatnya. Maksudnya sebagaimana kita bincang tadi, apabila kita ceramah kepada 10 orang contohnya, seorang tadi dia menerima pendapat tersebut, menerima petunjuk tadi, maka itulah yang diistilahkan sebagai dia mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang Imam Nawawi nyatakan, li hidayatihim, agar rasul-rasul tadi memberi petunjuk kepada mereka. Jadi sekarang ni kita nak bincang satu hadis lah. Maksudnya hidayat ni, dia kenapa kita sentiasa minta? Maksudnya kita minta dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jadi apa contohnya apabila kita minta ihdinas siratal mustaqim? Contohnya Allah Ta'ala ingin memberi hidayat tentang membaca Al-Quran. Kita dah minta ihdinas siratal mustaqim, jadi Allah Ta'ala ingin memberi hidayat dalam membaca Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala akan jadikan satu orang guru ataupun akan jadikan satu orang penceramah berceramah kepada kita tentang fadilat Al-Quran. Itu yang kita bincang tadi, fadilat yang hidayat yang pertama tadi. Maksudnya setelah kita minta Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim, dia macam ni, yang paling asas, sekiranya kita masih belum semayang, kan, sekiranya kita kata ihdinas siratal mustaqim, dan sekiranya Allah Ta'ala nak mustajabkan hidayat tadi tu, maka Allah Ta'ala akan hantar kepada kita orang yang berceramah kepada kita tentang semayang, orang yang mengajak kita semayang, orang yang membimbing kita untuk kita tadi menunaikan semayang. Kemudian kita pun setelah mendengar percakapan orang, setelah belajar, maka kita pun menunaikan semayang. Jadi kita boleh faham tak maksudnya apabila kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala hidayat, pertama sekali Allah Taala akan menghantarkan rasul-rasulnya.
Dan kita dah bincang tadi, Rasul tu ialah ulama pewaris Nabi, kan, malaikat-malaikat yang membisikkan dalam diri manusia, ataupun Allah Ta'ala hantar makhluk-makhluk untuk memberi kefahaman kepada kita. Jadi setelah berlakunya hidayat daripada makhluk, maka kemudian Allah Ta'ala ciptakan hidayat tersebut di dalam diri kita, maka barulah kita menjadi orang yang semayang. Maka kita pun mengamalkan semayang setiap hari, mengamalkan semayang fardu, semayang sunat. Lepas tu, setelah kita tadi bekerja, kan, setelah tadi kita dikurniakan dengan harta benda, maka kita minta lagi, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah Ta'ala, berilah petunjuk kepadaku. Jadi, bila kita minta ihdinas siratal mustaqim, jadi Allah tengok, oh, dia ni dah ada harta. Maka dia ni sepatutnya membayar zakat. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab dia minta, kan, tiap-tiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, dah kita minta hidayat, Allah Ta'ala mesti nak bagi hidayat. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak bagi hidayat? Allah Ta'ala akan hantar. Maksudnya penceramah ceritakan tentang kewajipan zakat. Hantar penceramah ceritakan tentang kewajipan bersedekah. Hantar penceramah ceritakan tentang fadilat infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dengar, kita kata ada satu lagi kefarduan di dalam diri kita, iaitu menunaikan zakat. Jadi kita pun menerima dan mengeluarkan zakat. Itulah yang dipanggil hidayat daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Mencipta petunjuk tersebut di dalam diri kita, mencipta taufik itu di dalam diri kita. Jadi begitulah hidayat sehinggalah kita mati. Maksudnya hidayat tak berhenti-berhenti sehinggalah kita mati. Sebab semua Quran yang 30 juzuk tadi tu, setiap ayat daripada Al-Quran tadi, kita memerlukan hidayat daripada Allah Ta'ala untuk memahaminya dan mengamalkannya. Dan sebab setiap ayat tadi tu dia adalah petunjuk daripada Allah. Setiap ayat di dalam Al-Quran ialah panduan daripada Allah. Jadi persoalannya, sekiranya kita baru sembahyang, kita baru ada satu saja hidayat, dan daripada beribu-ribu ayat Al-Quran tadi. Dan sekiranya kita baru puasa Ramadan sekejap lagi, kita baru ada 2-3 hidayat saja. Jadi persoalannya, takkan kita tadi hanya mengamalkan 3, 4, 5 saja hidayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di dalam Al-Quran tadi. Jadi hendaklah kita memahami, tuntutlah hidayat tersebut setiap hari dengan membaca surah Fatihah. Jadi apabila kita baca Fatihah dalam semayang, maksudnya kita cuba ingat, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah Ta'ala, ajarkan lagi kepadaku benda-benda yang aku tak tahu. Ajarkan lagi kepadaku adab-adab di dalam agama Islam. Ajarkan lagi kepadaku akhlak-akhlak yang tinggi. Akhlak bersamamu, wahai Allah. Akhlak bersama Nabi Muhammad. Akhlak bersama ulama-ulama pewaris Nabi. Akhlak bersama umat Islam. Akhlak bersama golongan yang bukan Islam. Terlampau banyak lagi hidayat yang perlu kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita sangka apabila saya dah masuk Islam, kan, ataupun saya dah sembahyang 5 waktu, maka semua hidayah ni dah selesai. Maksudnya dah tak perlu lagi dah saya nak minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ialah salah faham, dan itu ialah kejahilan kita terhadap betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya kita tanya, apakah hidayah tertinggi yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita? Maksud kita dah macam contohnya kita daripada hidayat daripada sekolah tadika, kan? Kemudian dapat hidayat pelajar tadi belajar dalam sekolah rendah, kemudian apabila dia masuk sekolah menengah dapat lagi petunjuk ilmu yang baru, kan? Kemudian universiti sebagainya. Tapi hidayat tertinggi yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada seseorang, yang sepatutnya kita minta sehingga sampai ke situ. Maksudnya kita minta dapat ilmu dalam tadika, lepas tu kita dah berhenti. Saya dah cukup dah, ilmu saya dah cukup. Ataupun kita minta sesuatu hidayat, sampai ke satu tahap kita berhenti. Jadi persoalannya, apakah hidayat yang tertinggi yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada seseorang? Jadi kita nilai diri kita. Sebagai contohnya sekarang ni, sekiranya kita belum sembahyang 5 waktu, maknanya kita belum mendapat hidayat solat 5 waktu. Walaupun guru dah cakap, kan? Walaupun penceramah dah cakap. Jadi maksudnya hidayat sembahyang 5 waktu masih belum dapat. Sekiranya kita sudah mengamalkan sembahyang sunat, maka hidayat sembahyang sunat tersebut kita dah dapat. Tapi sekiranya kita belum mengamalkan, maknanya hidayat tu belum dapat. Dan sekiranya kita sudah membaca Al-Quran, kita dah boleh buat Quran tadi sebagai wirid, 1 hari 10 ayat, 1 hari 10 ayat, maka kita telah mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui rasul-rasulnya, dan dengan dia sendiri menciptakan perbuatan membaca Quran di dalam diri kita, maka itu dah hidayat yang kita dah dapat. Jadi persoalannya kita nilai, ada satu lagi hidayat yang tertinggi yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis daripada Sayyidina Abi Zar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin wa lailatin,
illa wallah. Wallahu azza wa jalla fihi sadaqatun manna biha ala man yasha'u min ibadihi. Wa ma manna Allahu ala abdin bi afdala min an yulhimahu dhikrah. Maksudnya ini keterangan daripada Nabi SAW tentang kurniaan Allah yang paling agung pada manusia setiap hari. Maksudnya dinyatakan bahawa Nabi berkata tiada satu hari dan satu malam, maksudnya dalam tempoh 24 jam, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan pelbagai kurniaan kepada hamba-hamba yang dia kehendaki. Ada orang ni Allah Taala ilhamkan dia supaya membaca Quran. Daripada dulu tak suka baca Quran, Allah Taala ilhamkan. Orang dulu bakhil, kan tak mau bersedekah. Sekarang Allah Taala dah ilhamkan kepada ni supaya bersedekah. Yang orang ni isteri sebagai contohnya tidak mentaati suami, kan maksudnya tidak menghormati suami, tidak merendahkan diri pada suami. Maka Allah Taala pun ilhamkan kepada isteri tersebut hendaklah bertaubat, kan, hendaklah merendah diri kepada suami, menghargai, tidak menderhaka dan seumpamanya. Jadi ada pelbagai hidayat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada manusia setiap hari. Tetapi Nabi kata, wa ma mannallahu ala abdin bi afdala min an yulhimahu dhikrah. Tidak pernah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada mana-mana hamba dengan satu kurniaan bi afdala yang lebih afdal min an yulhimahu dhikrah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepadanya untuk berzikir. Jadi inilah yang kita cuba renung kepada diri kita. Ada tak hidayat untuk berzikir tadi dah sampai kepada kita? Maksudnya orang semua menyuruh manusia berzikir, kan? Maksudnya semua penceramah suruh kita tadi berzikir. Persoalannya kita dah berzikir ke belum? Jadi sekiranya kita dah berzikir, maksud kita dah boleh duduk astagfirullah, astagfirullah, dan kita dah boleh membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka itulah hidayat tertinggi yang Allah Ta'ala dah kurniakan kepada kita. Maksudnya bukan semua orang tadi dia boleh melafazkan la ilaha illallah sebagai zikir. Sekiranya tidak diberi hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia tadi melafazkan la ilaha illallah, maka dia tak akan melafazkannya. Dan maksudnya kita akan tengok dia tadi lebih suka bercakap sembang kosong, kan, bercerita tentang dunia, bercerita tentang kejayaan dirinya, bercerita tentang kebanggaan dirinya. Tapi untuk mulutnya menyebut la ilaha illallah, astaghfirullahalazim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tak terkeluar pun daripada mulut tersebut. Jadi kenapa kata tak terkeluar tadi? Kerana masih belum mendapat hidayat teragung, iaitu zikrullah yang azza wa jalla. Jadi Nabi kata dalam hadis, tiada satu hadiah, tiada satu ilham yang paling agung dalam 24 jam yang Allah telah berikan melebihi daripada zikrullah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah sememangnya ayat Quran yang kita baca. Allah Taala menyatakan wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya berzikir, mengingati Allah, akbaru ialah ibadat yang paling besar. Jadi sekiranya kita dah ada hidayat untuk puasa, dan kita dah ada hidayat untuk semayang, kita dah ada hidayat untuk baca Quran, dan kita dah ada hidayat untuk bersedekah, tetapi kita masih belum ada hidayat berzikir, maka kita masih belum dikurniakan dengan kemuncak hidayat yang kita minta di dalam surah Fatihah. Jadi minta lagi lah, kan? Maksudnya dalam Fatihah kita minta lagi, wahai Allah Ta'ala, berilah hidayat kepadaku. Wahai Allah Ta'ala, tambahkan lagi hidayat kepadaku. Wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukakan lagi hatiku ni untuk aku mengamalkan ibadatmu yang teragung, iaitu zikrullah yang azza wa jalla. Dari itu kepentingan lafaz hidayat di dalam hidup kita. Moga-moga kita tadi dapat mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menciptakan hidayat itu dalam diri kita, melainkan kerana Allah Ta'ala nak memberikan hadiah tadi. Jadi jangan kita rasa apabila kita buat sesuatu amalan, itu ialah bebanan kepada diri kita. Ataupun bila kita buat sesuatu sembahyang, ataupun kita memegang tasbih, ataupun kita membaca Quran, kita rasa benda tadi tiada apa-apa ganjaran, ataupun perkara tersebut tidak diberikan sesuatu kurniaan. Kerana kita kena maklum, apabila Allah Ta'ala memberi saja hidayat, maka itulah tanda dia akan memberikan hadiah ganjaran kepada amalan yang kita buat. Jadi itu secara kesimpulannya lah yang dapat kita bincangkan tentang lafaz hidayat. Dan sebagai penutupnya, Imam Nawawi menyatakan lafaz bayan. Jadi setelah kita minta hidayat, kan, sebagai contoh ni, kita minta wahai Allah Ta'ala, berilah hidayat kepadaku agar berzikir. Jadi bila kita minta Allah Ta'ala berilah hidayat kepadaku untuk berzikir, jadi Allah Ta'ala hantarkan ulama-ulama, penceramah-penceramah menceramahkan kepada kita untuk berzikir. Jadi setelah kita dengar ceramah, kita selalu ulang, dan akhir sekali kita menerima untuk berzikir tersebut, maka Allah Ta'ala
ciptakan hidayat berzikir tadi, maka kita pun pegang tasbih. Astaghfirullahalazim. Dah jadi satu kerja, maksudnya dah jadi satu amalan. Setiap hari kita berzikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi itu ialah dipanggil hidayat. Maksudnya hidayat berzikir tadi dah sempurna kepada diri kita. Tetapi apabila dah ada hidayat, dia mesti ada gangguan. Maka pada ketika itu kita kena tahu syaitan akan datang membisikkan. Syaitan manusia dan syaitan jin. Dia akan datang membisikkan kepada kita, kenapa pula kamu berzikir? Kan berzikir-berzikir ataupun tarekat ataupun tasawuf ni, ini semua bid'ah ataupun tak ada di dalam agama Islam. Maksudnya perkara ni tidak dibuat oleh Nabi, kan? Nabi tak ada pegang tasbih 100, 1000 ke. Kan? Maksudnya Nabi tak ada memegang batu, membilang batu bersama-sama sahabat. Jadi datanglah syaitan untuk mewas-waskan kita terhadap sesuatu hidayat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Tadi macam mana pula untuk kita menghilangkan was-was tadi? Maka dia datang peringkat kedua. Tugasan kedua yang Allah Taala berikan kepada rasul-rasul mereka ialah al-bayan. Sebab tu Imam Nawawi nyatakan di sini, li hidayatihim wa bayani syara'i. Jadi ulama nyatakan perbezaan. Hidayat dia ialah semata-mata pemberitahuan. Pemberitahuan, Rasul-Rasul memberitahu tentang fadilat berzikir, tentang fadilat membaca Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala mencipta perbuatan tersebut dan kita amalkan. Tapi ujian, semasa kita sedang mengamalkan tadi, mesti Allah Ta'ala hantar ujian untuk nak uji kita, kamu beramal ni kuat ke keyakinan ni? Maksud kamu beramal, berzikir ni, kalau orang was-waskan kepada kamu, kamu nak tinggalkan atau kamu nak teruskan? Nanti kalau datang mana-mana manusia yang membawa sijil, kan, ataupun yang mendakwa dirinya ahli ilmu ataupun menjawatan yang tinggi, kan, mewas-waskan kepada kamu tentang amalan yang kamu buat, tentang aliran yang kamu ikuti, maksudnya kamu nak kekal ke ataupun kamu tadi nak meninggalkannya. Maksudnya sembahyang sekarang ni, sembahyang sekiranya mana-mana syaitan mewas-waskan kita sembahyang tak fardu, sembahyang tak penting, sembahyang tak ada dalam agama Islam, itu kita boleh tepis, kan? Sebab kita dah mengamalkan sembahyang daripada umur kita 7 tahun. Jadi apabila diamalkan dalam tempoh masa yang lama, dia membentuk satu keyakinan yang amat kuat di dalam diri kita. Tapi masalahnya ada banyak lagi amalan yang kita tak buat, dan amalan yang kita masih belum buat kebanyakannya ialah amalan yang paling agung dan diistilahkan sebagai zikrullah. Jadi contohnya apabila umur kita 30, baru kita nak memulakan zikrullah. Jadi amalan tu sememangnya tak diamalkan daripada kecil. Kerana kita baru nak memula berzikir pada umur 30. Jadi apabila umur kita 30, kita baru nak berzikir, maka akan datang ujian tadi tu. Ujian-ujian was-was syaitan manusia, kan, syaitan jin mengatakan perkara bid'ah ataupun amalan ni tak diperlukan, amalan ni direka cipta oleh ulama, kan, amalan ni direka cipta oleh ahli-ahli tarekat dan sebagainya. Jadi pada ketika itu berlaku syubhah. Apabila berlaku syubhah ataupun kesamaran, keraguan di dalam diri kita, maka tugasan rasul-rasul tersebut pada peringkat kedua ialah al-bayan. Maksudnya menerangkan dengan lebih terperinci lagi untuk menolak segala tipu daya, syubhat dan gangguan daripada musuh-musuh yang sentiasa menghalang kita daripada ibadat. Jadi itu tugas mereka, kan, tugas Nabi Muhammad SAW, tugas rasul-rasul sebelumnya, dan tugas ulama-ulama pewaris Nabi sehinggalah hari kiamat. Jadi sebelum kita beribadat pun kita kena berpegang kepada mereka, untuk mereka tadi mengajarkan kepada kita cara ibadat. Dan semasa kita sedang beribadat pun kita kena bergantung kepada mereka, kerana akan berlaku keraguan ataupun kita tak mengetahui cara untuk kita tadi mengamalkan, ataupun kita tak ada panduan untuk meningkatkan sesuatu amalan tersebut. Ataupun yang paling bahaya sekali ialah bisikan-bisikan syaitan untuk menghentikan kita punya amalan. Sebagai contohnya umat Islam di tanah Melayu, mereka dah berkurun membaca Yasin pada malam Jumaat. Jadi mereka, dan sememangnya membaca Yasin pada malam Jumaat ialah satu ibadat yang sunat. Yang dinyatakan oleh Imam Suyuti, 70 ibadat yang sunat pada malam Jumaat. Tiba-tiba datang kumpulan manusia, dia mengatakan membaca Yasin pada malam Jumaat tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kan membaca Yasin pada malam Jumaat dihukumkan bid'ah. Jadi kita dah menerima hidayat, kan, kita umat Islam di Nusantara dah ada hidayat untuk membaca Yasin pada malam Jumaat, tetapi tiba-tiba datang, kan, syaitan dari kalangan manusia dan jin untuk menyekat sesuatu ibadat. Maka pada ketika itu
Allah Ta'ala akan mengutuskan lagi Rasul. Kan maksudnya Rasul tadi akan membuat kerja mereka yang kedua, iaitu menerangkan kepada kita bahawa ibadat yang kamu buat tadi ialah ibadat yang hak. Kan, ibadat yang kamu buat tadi ialah ibadat yang betul. Kamu jangan ragu-ragu dan kamu jangan mendengar bisikan-bisikan mereka. Kamu jangan terpesong daripada surat mustaqim. Kamu kekallah di atas titian surat mustaqim tersebut. Jadi itu yang amat kita takuti. Kan maksudnya sekiranya kita tadi mengamalkan sesuatu perkara, kemudian datang manusia menyekat di tengah-tengah jalan. Dan itu sememangnya ujian untuk kita tadi menambah lagi ilmu dan untuk kita tadi lebih meyakini sesuatu amalan yang kita buat. Wallahu ta'ala alam. Dan itu beberapa perbahasan yang boleh kita bincangkan daripada dua lafaz yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, al-hidayatu, dan kalimat kedua ialah al-bayan. Jadi secara kesimpulannya, al-hidayah dia merujuk kepada memberi petunjuk, dan dia juga merujuk kepada memberi hadiah kepada seseorang. Dan setelah kita tadi dikurniakan dengan petunjuk dan hadiah tersebut, maka akan datanglah gangguan. Dan apabila datang gangguan, manusia, syaitan, seumpamanya nafsu dunia menghalang kita daripada beribadat, maka kita memerlukan kepada al-bayan, keterangan, maksudnya pembersihan hati kita daripada segala was-was yang ingin dicampakkan oleh musuh Islam untuk kita tadi memberhentikan sesuatu amalan. Kerana memberhentikan sesuatu amalan ialah kerugian. Maksudnya contohnya orang tadi dia dah membaca Al-Quran, tiba-tiba dengan sebab was-was ataupun dengan sebab halangan manusia, dia kata aku dah tak nak baca Quran tiap-tiap hari. Kita dah baca Yasin malam Jumaat. Sekiranya kita dapat kekalkan, mana kita dapat baca sebulan 4 kali Yasin. Tapi kalau tak baca langsung, kan kalau kita dah kata membaca Yasin pada malam Jumaat bid'ah, maka sebulan langsung tak ada baca Yasin. Jadi membaca Yasin 4 kali sebulan dibandingkan dengan tak baca langsung, kan lebih baik orang yang membaca Yasin walaupun 4 kali sebulan. Jadi halangan ibadat itulah yang menyebabkan kerugian kepada manusia. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa dikurniakan dengan hidayat dan dikurniakan dengan bayan, agar kita tadi selamat dalam mengamalkan ibadat, agar kita kekal berada di atas sirat mustaqim sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada mengenalnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat sama-sama membincangkan dua lafaz tersebut. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minna minkum. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.